Salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah CTU 55 kami, yaitu Dr. Muhammad Akmal bin Siddiq. Kami akan membentangkan kertas kerja lapangan kami yang bertajuk Perayaan Pesta Kaul Mampu Menyatu Padukan Kaum Etnik di Muka. Pesta Kaul ini disambut oleh suku kaum Melanau. Pesta ini akan disambut pada setiap tahun di Muka, Sarawak. Ini merupakan salah satu keunikan bagi suku kaum Melanau, khasnya di Muka, Sarawak. Tujuan pesta kaul adalah untuk menghormati Ipok. Ipok merupakan pelindung mereka bagi suku kaum Melanau. Ipok akan melindungi mereka daripada segala malapetaka. Untuk mengekalkan adat dan kepercayaan suku kaum Melanau, mereka juga mengadakan pameran-pameran sepanjang pesta kaul ini. Pesta kaul juga merupakan lambang dan kekuatan kepada perpaduan kaum khasnya di Muka. Gambar-gambar ini merupakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang perayaan Pesta Kaul di Muka, Sarawak. Berikut merupakan objektif kajian bagi kertas kerja lapangan kami. Seterusnya kepada tinjauan literatur untuk perayaan Pesta Kaul mampu menyatu padukan kaum etnik di Muka. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia adalah antara negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum. Antara etnik yang ditemui di negara Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau dan banyak lagi. Integrasi perpaduan merupakan cabaran terbesar bagi negara yang mempunyai pelbagai jenis kaum. Contoh-contoh jika berlakunya tiada kesejahteraan apabila wujudnya kepelbagaian kaum ini. Contoh usaha menyatu padukan perpaduan nasional adalah kempen penghayatan rukun negara, mewujudkan sekolah wawasan, perkongsian bilik antara kaum di asrama, mengadakan musim perayaan utama. Kini kita perlu tahu mengenai efektiviti perayaan ini dalam menyatu padukan kaum ataupun etnik. Daripada jurnal Basudevan, perayaan Tamila Tirunal yang diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1952 ialah memelihara dan mengukuhkan warisan budaya. Selain itu, ia telah membentuk identiti kebudayaan dan etnik kaum India. Metode pengumpulan data merupakan proses melibatkan setiap data yang dikumpul melalui pemerhatian dan rekod tentang perkara yang sedang berlangsung. Melalui kajian ini, dua kaedah telah digunakan untuk mengumpul data mengenai pesta kaul dan juga suku kaum etnik di Muka, Sarawak. Kajian pertama adalah kajian soal selidik melalui Google Forms. Seramai 20 orang responden telah terlibat di dalam soal selidik ini, di mana melibatkan warga Muka dan juga kaum yang berketurunan Melanau itu sendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang adat resam kaum Melanau dan juga perpaduan kaum yang terbentuk melalui perayaan pesta kaul tersebut. Kajian ini adalah sejenis pengumpulan data di mana penyelidik, iaitu kami sebagai pelajar, mengumpul data yang melibatkan dokumen untuk bahan analisis seperti surat khabar, kajian internet, jurnal dan foto. Kami menggunakan dokumen sekunder, iaitu dokumen yang ditulis berdasarkan informasi dan kisah melalui orang lain tentang bagaimana perayaan pesta kaul ini dapat memberi impak terhadap perpaduan dan hubungan etnik di Sarawak. Seterusnya ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian membimbing ke arah mendapatkan maklumat dan data yang berhubung dengan tinjauan kajian dijalankan. Salah satu tujuan menyediakan reka bentuk kajian adalah untuk mencari jawapan kepada persoalan kajian. Kami menggunakan kaedah tinjauan bukan eksperimental, di mana penilaian dilakukan setelah responden selesai menjawab perang soal selidik yang diedarkan. Responden melengkapkan semua maklumat peribadi dan menjawab soal berkaitan persepsi terhadap kefahaman mengenai pengetahuan masyarakat terhadap perayaan pesta kaul yang mampu menyatu padukan kaum etnik di Muka. Kajian ini dibahagikan kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama, bahagian mengumpul data. Peringkat kedua, maklumat berkaitan kajian membuat pemerhatian terhadap maklum balas responden.
Peringkat ketiga, mengenal pasti persepsi responden yang bukan warga Mukah, khususnya kaum Melanau tentang perayaan pesta tersebut. Seterusnya ialah metode analisis data. Metode ini dibahagi kepada dua bahagian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di dalam kajian ini, kami menggunakan metode analisis data kuantitatif. Latar belakang responden terbagi kepada 3 kategori, yaitu bilangan umur, jantina, dan kaum. Berikut merupakan peratus bagi bilangan umur. Bilangan umur terbagi kepada 3 lingkungan, yaitu 20 tahun ke bawah, 21 tahun hingga 30 tahun, dan 31 tahun hingga 40 tahun. Seterusnya, kaum terbagi kepada 4 suku kaum yang berbeza, yaitu kaum Cina, kaum Iban, kaum Melanau, dan kaum Melayu. Bagi jantina pula terbagi kepada 2, yaitu perempuan dan lelaki. Objektif 1. Membuat pemerhatian tentang bagaimana perayaan pesta kaul mampu mengeratkan silaturahim antara masyarakat di Sarawak, khususnya Mukah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Terdapat pelbagai cara yang mampu mengeratkan silaturahim antara masyarakat di Sarawak melalui perayaan pesta kaul, seperti saling berkunjung antara satu sama lain, mendedahkan kepada masyarakat di Mukah Sarawak tentang kebudayaan dan kepercayaan orang Melanau, mempromosikan kebudayaan melalui permainan, gerai-gerai komuniti, kostum, dan menjamu selera beramai-ramai, menambah kenalan kaum etnik di Mukah, dan menemukan masyarakat yang berlainan bangsa dan agama. Objektif 2. Memberi kesedaran bahwa perayaan pesta kaul bukan saja berpaksikan ritual dan keagamaan, tetapi juga dapat menyatu padukan adat dan budaya dalam kalangan kaum etnik. Pesta kaul memberikan kesan yang positif kepada masyarakat yang berlainan etnik di Mukah, seperti melibatkan pihak daripada pelbagai komuniti, menarik ramai pengunjung dari dalam dan luar negara, diraihkan secara festival bagi merayakan masyarakat yang berlainan etnik di Mukah Sarawak, dan pesta kaul mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi dan moden. Objektif 3. Memberi informasi kepada dunia luar untuk merungkai lebih banyak mengenai kaum dan etnik yang ada di Sarawak, terutama suku kaum Melanau. Pelbagai cara untuk memberi informasi kepada dunia luar untuk merungkai lebih banyak mengenai kaum dan etnik di Sarawak, terutama suku kaum Melanau, seperti melakukan pameran mengenai alatan, pakaian, dan persembahan, upacara memberi makan ipok, memperkenalkan makanan tradisi seperti linut, pipus, tebaloi, dan sagu, dan pesta kaul boleh didedahkan melalui brosur dan promosi dalam talian. Ringkasan yang dapat dibuat dari kajian ini ialah kajian ini telah mencapai 3 objektif yang telah ditetapkan di peringkat awal kajian. Hasil dapatan menunjukkan hubungan silaturahim antara penduduk setempat di Mukah dapat dieratkan dengan berbagai cara dalam perayaan pesta kaul. Walaupun hidup berlainan bangsa dan agama, perbezaan itu tidak menghalang sifat saling menghormati antara kaum terhadap perayaan masing-masing. Selaras dengan slogan Satu Malaysia yang telah diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, di mana slogan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat berbilang kaum di negara Malaysia. Melalui kajian ini juga kami dapat mengetahui serba sedikit bahawa perayaan pesta kaul bukan sahaja berpaksikan ritual dan keagamaan, tetapi juga dapat menyatu padukan adat dan budaya di kalangan kaum etnik di Mukah Sarawak. Pada masa dahulu, pesta kaul dilihat sebagai sebuah ritual keagamaan mengikut percayaan animisme untuk menenangkan roh-roh ataupun semangat yang dikenali sebagai ipok yang berada di laut, darat, hutan, ladang, dan sungai. Kehadiran agama Islam dan Kristian di dalam kehidupan kaum Melanau pada masa kini telah membawa senario yang baru kepada pesta kaul, dan hal ini mengubah perayaan pesta kaul supaya sesuai dilihat sebagai satu pesta sosio budaya, namun di dalamnya masih terselip keunikan warisan bangsa Melanau yang asli. Pesta tradisi ini juga boleh menarik pelbagai pihak, terutamanya dari luar atau dalam negara, yang cukup tertarik dengan keistimewaan perayaan kaum Melanau ini. Pesta kaul pada masa kini mendapat sambutan yang hebat dan telah disertai oleh semua lapisan masyarakat dari pelbagai kaum kerana ingin melihat dan menyertai pelbagai permainan tradisi seperti tibau, pameran dan jualan makanan eksotik seperti tebaloi, sagu, dan umai.